KPM. Okey, apa lagi macam banyak je ni. Tadi mak suruh beli pencuci untuk rumah. Tapi ni macam banyak je. Pembasmi gumam, pencuci pinggan mangkuk, pencuci mana satu ni? Macam banyak je. Hai Fika. Cikgu kat sini? Banyaknya beli pencuci. Untuk apa tu Fika? Tak adalah, sebenarnya nak beli satu dua je cikgu. Tapi mak saya yang suruh beli. Jadi bila tengok dekat sini macam banyak lagi yang nak kena pilih ni cikgu, saya pening. Cikgu tolong tengokkan. Boleh juga cikgu? Okey. Ni pencuci Betul pinggan ke tu? mangkuk. Wah, semua yang Fika beli ni semua bagus. Oh ya? Terutama sekali yang ni. Okey. Ni untuk membunuh. Membunuh? Bunuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini mata pelajaran kita ialah pendidikan khas asas masakan bagi tingkatan 1, dan tentunya anda sudah melihat profil guru kita sebentar tadi, iaitu dia cikgu kita, iaitu Cikgu Nurul Hazirah Ramli dari SMK Sultan Abdul Aziz Shah Integrasi Kajang, Selangor. Hai, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cikgu, tentunya ramai yang tak sabar-sabar nak belajar mata pelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan terlebih dahulu jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi binti Zainal Abidin dari SMK Putrajaya Presid 181 Putrajaya. Cikgu Zaimi, apa khabar? Alhamdulillah. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu berdua kerana berada bersama kami. Sebelum kita mulakan hari ini Cikgu Hazirah, saya nak tanya juga, sebentar tadi saya agak sedikit pening kan tentang mungkin namanya pencuci untuk cuci rumah lah, banyak kawasan yang tak bersih cikgu, dan saya tak pasti mana satu nak pilih. Adakah ia berkaitan dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey, baiklah Fika. Tadi kan waktu Pika tengah pilih, Pika pun keliru kan? Ya. Nak pilih mana satu, betul? Okay, jadi sebenarnya memang topik hari ni cikgu nak ajar tentang ejen pencuci. Ejen yang macam ni tu kan cikgu? Bukan. Bukan. Ini untuk mencuci. Jadi topik cikgu pada hari ini adalah kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Dari situ cikgu akan terangkan tentang ejen-ejen pencuci yang macam Pika beli tadi, tapi nanti kita akan tengok satu persatu. Baiklah cikgu, boleh teruskan dengan mata pelajaran kita? Okey. Okey, topik utama kita iaitu ejen pencuci. Okey, pertama sekali cikgu akan terangkan tentang apa itu ejen pencuci. Alright. Okey. Ejen pencuci dan alatan pencuci diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pembersihan. Okey, sebagai contoh, tugas-tugas pembersihan iaitu menyapu lantai, mengemop lantai, membersihkan sinki dan sebagainya. Okey, jadi yang seterusnya, penggunaan ejen pencuci dan alatan pencuci menjadikan kerja-kerja pembersihan lebih mudah dan berkesan. Okey, di mana bila kita ada alatan pencuci, kita ada ejen pencuci, jadi akan membuatkan kita punya kerja pembersihan menjadi lebih mudah dan berkesan apabila kita menggunakan pencuci yang betul. Nanti kita akan tengok satu persatu pencuci yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ejen pencuci dan alatan pencuci harus digunakan secara berhati-hati kerana penggunaan yang tidak betul akan merosakkan alatan dan kelengkapan. Okey, sebagai contoh, kita nak mencuci pinggan. Jadi kita perlulah memilih pencuci yang betul. Bukannya kita ambil main guna je pencuci yang kita ada kat rumah. Jadi dia akan merosakkan alatan kita seperti alatan di dapur lah, seperti sudu, mangkuk, kuali, macam tu. Contoh macam pencuci lantai tak boleh cuci
pencuci pinggan mangkuk lah kan cikgu? Betul. Sebab dia akan merosakkan alatan. Sebab kita menggunakan dengan cara yang salah. Okey, baiklah. Okey, seterusnya, ejen pencuci digunakan untuk membuang kotoran-kotoran degil pada permukaan seperti sinki, meja kerja dan lantai. Jadi kotoran-kotoran degil kita boleh guna pencuci-pencuci yang disediakan. Okey. Okey, cikgu. Okey, selepas kita tahu apa itu ejen pencuci, sebenarnya memang banyak kepentingan kita mengamalkan kebersihan ruang kerja. Ruang kerja ni kita lihat pada ruang dapur kita lah, dapur memasak. Okey, yang pertama, dapat menghindarkan daripada penyakit dan masalah kesihatan. Apabila ruang bersih, kita amalkan kebersihan menggunakan pencuci yang betul, dari situ akan menghindarkan penyakit. Sebab kalau permukaan kotor akan mendatangkan penyakit. Betul tak, Bika? Betul, cikgu. Kan? Okey, seterusnya, mewujudkan persekitaran ruang kerja yang selamat dan bersih. Di mana bila persekitaran ruang kerja kita yang bersih, kita rasa selamat. Kita rasa selamat daripada kotoran, daripada kuman. Betul tak? Jadi, apa yang kita buat dekat ruang kerja kita akan rasa bersih, selamat dan dapat membuat dengan baik. Ya, cikgu. Saya setuju. Kalau terutama di dapur, kalau mestilah bersih sebab kita menggunakan makanan, kita memasak dan mestilah kena ada tempat yang bersanitasi. Okey, baiklah, betul, cikgu. Bika. Okey, yang ketiga. Kepentingan yang ketiga iaitu mencegah pencemaran makanan. Macam Bika sebut tadi. Yang Bika sebut tadi, bila makanan kita masak tu, pula persekitaran yang bersih, alatan yang digunakan mestilah bersih supaya makanan tu tak tercemar, dihinggapi. Contoh, dihinggapi dengan lalat. Betul tak? Kan bila kotor ataupun tak bersih, kita tak nak perkara tu berlaku. Okey, dan yang keempat, kepentingan keempat ialah mendisiplinkan diri. Sebab apa dapat mendisiplinkan diri? Sebab apabila kita buat pekerja-kerja di ruang dapur, kita akan tahu permulaan sebelum melakukan aktiviti, semasa dan juga selepas aktiviti memasak sebagai contoh. Jadi kat situ kita dapat mendisiplinkan diri kita. Itulah. Jadi inilah 4 kepentingan amalan kebersihan. Jadi cikgu harap Pika dan murid-murid di rumah dapat mengamalkan kebersihan ruang kerja. Okey, cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu nak tanya Pika. Oh, dah ada soalan. Okey, berikan cikgu 3 jenis pencuci yang Pika selalu guna kat rumah ke dekat mana-mana lah. Okey, cikgu. Selalu ni kalau di rumah kan, tentunya ada guna pencuci pinggan. Pinggan mangkuk lah yang sentiasa kena gunalah, cikgu. Kalau tak, nanti terbiar je pinggan mangkuk tak cuci. Dan seterusnya, peluntur. Okey. Peluntur, lepas tu pencuci lantai, cikgu. Pencuci lantai. Bagus, Pika. Semua yang Pika sebut tu betul, itu adalah jenis-jenis pencuci. Okay, macam Pika cakap lah, bila kita guna pencuci pinggan mangkuk, mestilah untuk membasuh peralatan. Betul tak? Peralatan seperti mangkuk, pinggan dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, Pika cakap membersihkan lantai. Bila membersihkan lantai, mestilah kita menggunakan pencuci lantai. Dan seterusnya Pika guna peluntur. So Pika peluntur guna dekat mana? Kadang-kadang kan, cikgu, bukan sahaja di baju, saya guna untuk lantai juga sebab ada kotoran degil. Betul. Peluntur tu memang fungsinya memang untuk membersihkan kotoran degil di permukaan. Okay, semua yang Pika sebut tu pencuci yang kita akan belajar. Kita akan belajar setiap jenis pencuci dan juga peralatan mengemas dan membersih, dan juga fungsi-fungsinya. Baiklah, cikgu. Banyak kan? Ada 3 jenis. Baru 3 jenis. Sebenarnya banyak lagi yang Pika boleh belajar selepas ini. Okey, cikgu, saya tak sabar dan saya pastinya ramai di rumah yang sedang menonton pun tak sabar nak belajar bersama Cikgu Hazira. Tapi sebelum kita teruskan, mari kita berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Eh, calalah. Hai rakan-rakan semua. Maaf Kak Syafiqah tengah seronok nak bersihkan meja tetapi rasa macam bahan yang Kak Syafiqah guna ni macam tak sesuai untuk lap meja. Nak tahu kenapa Cikgu Hazira boleh tolong Kak Syafiqah tak? Macam mana tak sesuai rasanya yang bahan ni? Boleh tak Cikgu tolong saya? Okey, yang Pika baru buat tadi tu, bersihkan meja, Pika guna sponge hijau. Okey. Patutlah tercalar sebab Pika tak tahu kegunaan yang betul. Kalau macam tu kenalah belajar dengan Cikgu Hazira pada segmen kali ini ya Cikgu. Okey, kita sambung supaya kita tahu setiap alatan dan cuciannya adalah mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, baiklah Cikgu. Kita teruskan. Okey, yang pertama sekali, Cikgu akan teruskan jenis ejen pencuci dan fungsinya. Okey, yang pertama, pencuci pinggan mangkuk. Cuba Pika tengok yang mana satu pencuci pinggan mangkuk. Yang ini Cikgu. Okey, pencuci pinggan mangkuk. Sudah semestinya murid-murid di rumah dan Pika sendiri mesti pernah guna. Betul tak? Banyak kali Cikgu. Banyak kali sebab setiap kali kita makan, kita mesti cuci pinggan. Okey, jadi fungsi pencuci pinggan mangkuk iaitu menghilangkan kotoran yang terdapat pada pinggan, pada mangkuk, gelas, keteri dan peralatan dapur. Selalunya Pika sebagai seorang wanita lah, mestilah kita mesti membasuh pinggan dan mangkuk. Betul tak? Betul. Terutama sekali paling selalulah kita dekat rumah. Kat rumah kita akan makan bersama keluarga, kita akan cuci pinggan. Betul tak Pika? Kalau tak guna pencuci pinggan mangkuk kan Cikgu, rasanya minyak tu susah nak hilang kat pinggan. Betul. Sebab tu kegunaan pencuci pinggan mangkuk untuk menghilangkan kotoran. Maksudnya kotoran minyak ataupun sambal. Betul tak? Kita sebagai rakyat Malaysia banyak makan sambal. Betul. Jadi pencuci pinggan mangkuk ni mempunyai fungsi tersendiri iaitu menghilangkan kotoran. Okey. Kita tengok ejen pencuci yang kedua. Okey. Iaitu pencuci lantai. Okey, cuba Pika tengok mana satu pencuci lantai. Pencuci lantai yang ini dia Cikgu. Okey, pencuci lantai. Okey, tadi yang Pika kata Pika akan mencuci lantai menggunakan pencuci lantai. Betul tak? Betul. Okey, jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada lantai. Contoh, tengah makan atau minum, air tertumpah. Kita mestilah menggunakan mop. Betul tak? Kita guna mop dan juga kalau kotorannya degil, kita gunakan pencuci lantai untuk menghilangkan kotoran tersebut. Okey Cikgu, baiklah. Tapi bergantung juga sukatan yang digunakan. Sukatan yang digunakan bergantung pada keluasan kawasan cucian. Dia kata nak cuci halaman rumah, kita mestilah guna agak banyak untuk lebih pekat dan sebab cucian keluasannya besar. Bika mesti dah biasa, betul tak? Bika kan rajin. Cikgu belum tahu. Okey. Tapi kan Cikgu, saya ada satu soalan kan. Bila sebutkan tentang pencuci pinggan mangkuk ni kita selalu guna setiap hari. Jadi cepat habislah kat rumah saya tu. Jadi kadang-kadang kan saya terfikir, ada je pencuci lantai ni, boleh tak nak guna sikit untuk cuci pinggan? Pika nak guna pencuci lantai untuk membasuh pinggan? Tak boleh. Sebab pencuci lantai dan pencuci pinggan mangkuk telah disediakan mengikut bahan yang terdapat pada cucian tersebut. Jadi kalau nak guna untuk mencuci pinggan mangkuk, kena guna pencuci yang betul, iaitu pencuci pinggan mangkuk. Lantai kan, untuk lantai bahaya. Kan? Baiklah. Seterusnya. Pembasmi kuman yang ketiga, pembasmi kuman. Okey, cuba Pika tunjukkan mana pembasmi kuman. Okey, pembasmi kuman yang ini Cikgu. Okey, pembasmi kuman kita sedia maklum adalah untuk membasmi kuman. Kuman kita nampak tak Pika? Tak nampak. Jadi benda tu sangat bahaya dan kecil dan memang kita tak nampak. Jadi belah menggunakan pembasmi kuman. Okey. Sama juga sukatan yang digunakan bergantung pada keluasan kawasan cucian. Contoh, Pika nak cuci, lepas cuci lantai nak membasmi kuman. Jadi perlulah menggunakan keluasan yang sesuai lah dengan cucian tersebut. Okey, seterusnya nombor 4, peluntur. Peluntur fungsinya adalah untuk membersihkan permukaan dan kotoran yang degil. Dan namakan peluntur adalah
untuk kotoran yang degil. Okey, mana satu peluntur yang terakhir? Yang ini dia cikgu. Betul. Cikgu saya nak tanya. Ni pun juga kan kadang-kadang kita ada tercampur aduk juga. Kita guna untuk lantai pun ada, untuk baju pun ada. Boleh ke guna peluntur yang sama cikgu? Okey, peluntur yang sama kalau ikutkan tidak boleh. Dia ada khas untuk peluntur baju. Yang ini lebih kepada peluntur untuk lantai, untuk permukaan dan kotoran yang degil. Untuk baju adalah peluntur baju. Kena ikut tu cikgu kan? Kena ikut apa dia punya kegunaan. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan tentang alatan mengemas dan membersih. Okey. Yang pertama, spine. Cuba Pika tunjukkan. Ni spine kuning. Murid-murid di rumah boleh lihat yang Pika tunjuk adalah spine. Fungsinya untuk membersihkan peralatan memasak seperti pinggan, mangkuk dan kuteri. Sama macam tadi. Kan kita cuci pinggan mestilah menggunakan alatan yang betul. Cuba Pika tengokkan pencuci spine. Spine dengan pencuci pinggan mangkuk. Pencuci pinggan mangkuk yang ini. Betul. Jadi dia adalah kegunaan bersama. Kita nak guna pencuci pinggan mangkuk mestilah menggunakan spine. Okey, seterusnya. Spine hijau. Ini span hijau adalah untuk membersihkan peralatan memasak seperti kuali. Kuali rupanya bukan meja. Bukan, untuk kuali. Sebab tu kita kena tahu fungsi setiap alatan yang kita gunakan. Okey. Seterusnya. Ini adalah berus keluli. Berus keluli berfungsi membersihkan kotoran degil pada peralatan memasak. Sebagai contoh, selalu guna berus keluli ni, contoh ada sisa-sisa terlekat di kuali. Kan? Kita memasak, kadang makanan yang ada tu kita perlu menggosok dengan lebih kuat. Jadi gunalah berus keluli untuk membersihkan kotoran degil. Itu adalah fungsi bagi berus keluli. Cikgu, apa beza span hijau dan berus keluli? Adakah berus keluli ni lagi kasar untuk menghilangkan kotoran yang lagi degil? Betul, Pika. Sebab berus keluli kita boleh tengok dia dibuat daripada keluli. Jadi keluli ni memang untuk kotoran yang degil. Maknanya kita boleh sental, kita boleh basuh. Macam span hijau dia lebih nipis. Jadi mungkin kita boleh menghilangkan macam kotoran minyak pun boleh guna. Macam tu. Baiklah cikgu. Kita teruskan, Pika. Silakan cikgu. Seterusnya, ini alatan mengemas yang seterusnya iaitu penyapu. Penyapu digunakan untuk menyapu sampah di atas lantai. Fungsi penyapu adalah untuk menyapu sampah di atas lantai. Kita selalu guna, kan? Kalau ada sampah, kita akan sapu. Itu adalah kegunaan penyapu. Okey, cikgu. Seterusnya, penadah sampah. Boleh tengok. Kami nampak kan kat sini penadah sampah. Digunakan untuk mengumpul sampah yang telah disapu. Macam tadi kita gunakan penyapu untuk sapu sampah. Jadi penadah sampah untuk mengumpulkan sampah yang disapu tadi. Betul, cikgu. Kita menggunakan penadah sampah dan penyapu bersama-sama. Kalau tak ada penadah ni susah, cikgu. Apa-apa kecil-kecil tu memang tak boleh nak kutip sendiri. Kena ada dua-dua ni sekali. Betul, Pika. Seterusnya. Mop. Mop digunakan untuk membersihkan dan mengeringkan lantai. Seperti tadi kita menggunakan pencuci lantai, betul, untuk mencuci lantai. Jadi mop ni adalah kegunaan untuk membersih dan mengeringkan. Maknanya kita mop untuk membersihkan dan juga mengeringkan dalam masa yang sama supaya air-air ataupun lebihan air kering di atas lantai. Ni mop. Seterusnya, baldi. Baldi. Baldi fungsinya untuk mengisi air yang telah dicampur sedikit dengan pencuci lantai. Jadi pencuci lantai yang kita nak bancuh, kita perlulah letak di dalam baldi. Itu kegunaan baldi. Untuk kita mop, untuk melakukan pembersihan. Seiring lah, cikgu, kan? Seiring, betul. Setiap alatan ada dia punya pencuci. Kenalah kita tahu setiap fungsi. Baiklah, cikgu. Seterusnya. Seterusnya. Cikgu dah habis terangkan tentang
pencuci dan juga alatan mengemas. Sekarang cuba kita jawab soalan. Baiklah cikgu, saya cuba. Kita cuba, Pika cuba, okey? Dan murid-murid di rumah boleh cuba sekali, okey? Okey. Okey, yang pertama. Okey, gambar yang pertama. Pika boleh nampak tak gambar yang pertama ni? Cikgu, kalau saya nampak ni mata saya jadi sakit. Tak boleh tengok macam ni. Jadi, okey, apakah ejen dan alatan pencuci yang boleh digunakan? Okey cikgu, ini mudah saja kerana pinggan mangkuk yang tersedia di dalam gambar. Jadi ejen pencuci ni ialah pencuci pinggan mangkuk. Betul. Tahniah Pika. Okey. Jadi alatan untuk menggunakannya apa? Alatan untuk mencuci. Oh, alatannya ialah kalau pinggan mangkuk kena guna span. Okey, betul. Okey, boleh Pika tunjukkan mana pencuci pinggan mangkuk dan juga alatannya. Okey, betul. Tahniah Pika. Terima kasih Pika, cikgu nak bagi 1 bintang. Dapat 1 bintang. Ya, sebab dapat jawab soalan. Baiklah cikgu, terima kasih. 1 bintang di sini. Harapnya murid-murid di rumah pun dapat bintang juga untuk soalan ni. Okey, seterusnya kita tengok gambar kedua. Okey, gambar apa ni? Atas lantai ya, pinggan pecah dan ada makanan kegemaran saya. Cikgu, rasanya kena guna pencuci lantai ni. Betul. Okey, sebab banyak makanan dan minyak-minyak yang tertumpah tu menggunakan pencuci lantai untuk membersihkannya. Betul Pika? Okey. Dan mestilah menggunakan apa? Alatan apa? Kalau macam ni, kita cuci dulu makanannya dan guna mop, cikgu. Ya, betul. Mop dan juga pencuci lantai bersama-sama. Okey, seterusnya. Okey, Pika. Gambar seterusnya. Cikgu, sebelum tu dapat ke markah lagi saya? Lupa cikgu. Mestilah dapat. Setiap soalan yang Pika dapat, jawab dapat 1. Terima kasih, cikgu. Begitu juga murid-murid di rumah. Cuba jawab mengikut gambar yang tertera. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey, gambar ketiga. Apakah alatan membersih yang boleh digunakan? Wah, ya Allah, bersepah ni cikgu. Saya rasa di sini kan terutama sekali kena guna penyapu, cikgu. Betul. Okey kan, soalan tu apakah alatan membersih? Pika menggunakan penyapu untuk membersihkan sampah, kan? Dah guna penyapu, mestilah guna apa? Penyodok. Penyodok iaitu penadah sampah. Okey, bagus. Okey, Pika boleh ambil lagi 1 ganjaran. Baiklah cikgu. Tahniah. Dah 3. Okey. Ada soalan lagi ke? Ada. Okey, gambar keempat. Gambar apa ni kan? Tak boleh macam tu. Okey. Yang ini kan cikgu, nampak macam kotoran degil lah tu. Jadi ejen pencuci yang kita boleh guna adalah peluntur, cikgu. Peluntur. Okey, betul. Okey, betul Pika. Sebab nampak tak lantai tu kotor sangat. Kita kena guna peluntur untuk membersihkan kotoran degil. Okey, lagi 1. Rasa-rasa Pika apa yang boleh kita guna? Sebab bila kotor kan cikgu, mesti banyak kuman. Jadi kalau saya guna pembasmi kuman ni, boleh ke cikgu sekali? Boleh. Sebab tujuannya pun sama. Kita hendaklah membasmi kuman. Kan kita membunuh kuman yang terdapat di lantai. Jadi 2 ejen pencuci tu boleh digunakan bersama-sama. Wah, baiklah cikgu. Tips yang sangat bagus juga. Sebab kadang-kadang kan orang jirus je dengan air, cikgu. Betul. Tak bersih kan? Jadi kuman masih ada di situ. Kenalah guna dua-dua lebih baik. Okey cikgu. Nampaknya Pika boleh dapat lagi 2 lah cikgu bagi. Lagi 2 ya cikgu? Okey, lagi 2. Terima kasih. Sama. Okey cikgu, baiklah. Sekarang ni nampaknya kita pun ada menjawab soalan-soalan pada segmen kali ini. Tapi Kak Syafiqah pasti ada lagi soalan yang akan datang dan ada lagi yang banyak kita nak belajar. Jadi kita akan berehat terlebih dahulu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai, jom masuk ke kelas Didik TV KPM pada hari ini bagi slot menengah rendah dan mata pelajaran kita ialah pendidikan khas asas masakan. Kak Syafiqah nak tanya terlebih dahulu, dalam banyak-banyak kain, dalam banyak-banyak kain, mana satu kain menjadi pilihan hati anda? Sebenarnya dalam segmen ini kita nak mengupas atau mempelajari jenis-jenis kain kan cikgu? Ya, untuk membersih dan mengelap ke cikgu? Dan tersedia di depan Kak Syafiqah ni ada jenis-jenis kainnya. Tapi jom kita ke Cikgu Hazirah untuk memberi penerangan. Cikgu silakan. Okey, baiklah untuk kali ini cikgu akan terangkan tentang jenis-jenis kain dapur. Semua yang tertera di depan adalah jenis-jenis kain dapur. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu kain dapur dan apa fungsinya. Okey, cikgu. Okay, yang pertama. Okey, terlebih dahulu, kain dapur adalah terdapat pelbagai jenis kain dapur yang mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Okey, antaranya ialah kain pengelap tangan, kain pengelap alatan, kain pengelap meja, kain maslin, sarung tangan ketuha dan juga kain pemegang periuk. Okey. Sekarang kita tengok satu persatu jenis kain dan kegunaannya. Okey, yang pertama, kain pengelap tangan. Tujuannya adalah kegunaannya untuk mengesat dan mengeringkan tangan yang basah. Itu tujuan kain pengelap tangan. Apabila kita dah basuh tangan, lepas tu tangan kita basah. Betul tak? Jadi kain pengelap tangan ni digunakan untuk mengelap tangan yang basah. Okey, boleh Syafiqah tunjukkan yang mana satu kain pengelap tangan? Ya, ini ya cikgu. Betul. Walaupun nipis mampu untuk keringkan tangan kan? Betul. Itu adalah kain pengelap tangan. Okey, seterusnya. Kain pengelap alatan. Okey, tujuan kain pengelap alatan adalah mengelap dan mengeringkan pinggan mangkuk, cutlery, peralatan memasak. Okey, kita boleh lihat. Itu adalah contoh kain pengelap alatan. Okey, dia tebal sedikit ya cikgu, macam dia tuala tebal sedikit. Kan? Sebab dia akan mengeringkan alatan yang kita dah basuh. Itu memang penting sebab setiap kali kita basuh kita kena lap alatan tersebut. Okey, baiklah cikgu. Okey, seterusnya. Kain pengelap meja, kerja dan dapur. Kita boleh tengok kegunaan kain pengelap meja kerja adalah untuk mengelap dan mengeringkan meja kerja dan dapur. Sebagai contoh, kita memasak. Lepas kita memasak, kita memotong bawang, kita memotong cili. Jadi dekat situ banyak barang-barang ataupun sisa-sisa bawang, kulit bawang, betul tak? Kat situ kita boleh lap dan keringkan jika ada air yang tertumpah ataupun meja kerja yang basah. Selalunya dekat dapur lah kita gunakan. Okey. Seterusnya. Okey. Nombor 4, kain maslin. Ini adalah kain maslin digunakan untuk menutup makanan yang telah ataupun belum dimasak. Kain maslin boleh digunakan untuk mengelap ataupun menutup makanan yang belum dimasak. Boleh tak Pika tunjukkan macam mana kain maslin tu? Cikgu, dia macam kain yang jarang-jarang sedikit ya. Dia menggunakan tenunan yang halus. Sebab itu dia boleh menutup makanan ataupun apa-apa yang belum dimasak. Dan juga kegunaan lagi satu adalah untuk memerah, seperti memerah santan, boleh juga. Jus ataupun agar-agar boleh juga sebab tenunan dia halus dan boleh memerah memerah santan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sarung tangan ketuha. Okey, mana sarung tangan ketuha? Yang ini dia cikgu. Yang bentuk tangan ni senang je. Betul. Yang bentuk tangan. Ia digunakan untuk memegang atau mengangkat barang atau alatan panas dari ketuha. Bahaya, betul tak? Kalau panas kita guna tangan sahaja. Melecur. Jadi murid-murid di rumah pastikan penggunaan ketuha hendaklah dalam pemantauan ibu bapa supaya alatan panas
panas ni kita tidak mencederakan satu sama lain. Okey, seterusnya memegang atau membuka pintu ketuhar yang panas. Lepas kita contoh kita buat kek kan, kita nak buka pintu ketuhar, perlulah menggunakan sarung tangan ketuhar supaya tak terkena melecup panas. Betul cikgu, bukan sahaja kat dalam yang panas, kat luar pun mesti panas betul. juga. Okey. Seterusnya kita lihat kain pemegang periuk. Okey, kain pemegang periuk. Boleh Pika tunjukkan? Okey. Ini adalah kain pemegang periuk, iaitu untuk memegang dan mengangkat periuk yang panas atau alatan yang panas dari dapur. Contohlah kita baru lepas buat bubur, kan buat bubur dalam periuk kecil. Jadi periuk tu panas, betul tak Pika? Betul, dah lama boleh, atas dapur. Kan? Boleh ke kita guna tangan je untuk alihkan? Rasanya tak boleh cikgu, sakit. Tak boleh. Panas kan, bahaya, melecup. Jadi kita perlulah menggunakan kain pemegang periuk untuk mengangkat periuk. Cikgu, yang ini kan kalau kes di rumah, kadang-kadang kita capai je apa kain untuk kain pengelap alatan pun kita gunakan untuk angkat periuk. Salah cikgu, tak cukup tebal tu kan? Betul. Sebab tu kita perlukan kain pemegang periuk. Kalau Pika nak gunakan kain pembersih alatan boleh, tapi Pika kena tebalkan. Maksudnya mungkin pakai 2 atau 3 kain supaya kita angkat dia tak panas. Masih boleh menggunakan, tetapi lebih elok dan lebih baik kita gunakan kain yang betul, iaitu kain pemegang periuk. Okey cikgu, baiklah. Okey. So itulah 6 jenis kain dapur. Okey. Bila kita dah belajar ni mesti ada soalan kan cikgu? Mestilah. Untuk cikgu tengok betul tak jenis-jenis kain tu Pika dapat tak? Baiklah. Okey. Cikgu nak saya buat apa tu cikgu? Okey, sekarang cikgu nak Pika, nampak tak yang kat depan Pika tu adalah puzzle. Cikgu mahu Pika lengkapkan puzzle tersebut. Okey, kemudian lepas Pika dah lengkapkan, Pika tuliskan nama kain dapur tersebut. Boleh tak Pika buat? Saya cuba ya cikgu. Okey. Yang utama sekali saya perlu susun dulu. Susun terlebih dahulu. Saya rasa kena letak bucu-bucu. Okey, dan ini rasanya. Betul. Sambil-sambil tu murid-murid yang sedang menonton boleh juga tengok Kak Syafiqah ni buat betul ke tak. Kalau salah, cakap salah. Supaya saya boleh dengar. Okey, seterusnya jenis kain kegunaan yang ini. Yang ini. Okey, betul kat sini. Dan lagi saya rasa dah nampak dah tu. Saya rasa macam dah nampak sikit-sikit kan cikgu? Okey. Alright. Okey. Dah betul situ. Macam sengit sikit ada. Ni. Okey. Lagi. Okey. Ni saya rasa kat sini. Dan ada tinggal lagi 2 ni. Tinggal lagi 2. Dan satu yang terjatuh. Dah siap cikgu. Betul ke tak ni saya buat? Okey. Nampak lengkap tu puzzle yang Pika buat. Okey cikgu. Okey. Dan sekarang perlu melabel kan cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah saya cuba. Yang pertama ni jenis kain yang saya nampak ni, saya rasakan murid-murid yang ini ialah pengelap meja dapur. Meja kerja dan dapur. Betul ke cikgu? Cuba Pika tuliskan. Yang pertama. Okey, boleh cikgu. Dan kain pengelap tangan. Baiklah cikgu. Saya memerlukan pen. Untuk menulis. Tapi sebentar itu saya bacakan dulu. Okey, boleh. Yang pertama ni kain pengelap tangan. Ya, okey, betul. Ini sebab saya tengok dia macam mengelap. Itu kegunaan kain tersebut. Kegunaan dia. Okey, sebab yang ini tangan kita bila dah basah, kita kena keringkan tangan. Jadi dia kain pengelap tangan. Inilah kegunaannya. Seterusnya ini kain pengelap pinggan mangkuk ataupun alatan. Betul Pika. Yang ini gambarnya. Okey, yang seterusnya bawah ni saya kena ambil di bawah yang terjatuh ni. Ni saya rasakan cikgu dia mengelap dan mengeringkan meja kerja dan dapur. Jadi dia ialah kain
Apa yang namanya kain pengelap meja kerja dan dapur. Betul. Wah, ada tiga. Bagus. Cikgu Ada sini, cikgu. tiga. Ada tiga jenis kain dapur. Yang Pika dah lengkapkan dan Pika sebut. Ya. Okey, betul. Jadi, cikgu nak bagi Pika 3 ganjaran. 3 ganjaran. Wah, cikgu. Okey, cikgu tampalkan ya. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Jadi sebenarnya bukan ni saja kan, cikgu? Ada lagi. Betul. Selain kain-kain yang tertera di sini, contohnya kain pemegang periuk, kain ataupun sarung pemegang ketuha. Betul. Okey. Yang Pika buat tu adalah 3 sahaja kan. Sebenarnya ada lagi 3. Okey. Baiklah, cikgu. Dan nampaknya untuk kali ini, segmen ini kita sudah tiba di penghujung. Kita ada lagi untuk belajar, tapi sementara itu jangan ke mana-mana. Kita setia menonton Didik TV KPM dan kembali selepas rehat ini. Didik TV KPM. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya Syafika dan juga Cikgu Hazira bagi mata pelajaran asas masakan tingkatan 1. Dan Cikgu, bagi bab 1, topik kita ialah kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Dan segmen ini pula kita belajar dan membuat sedikit aktiviti pengukuhan, kan Cikgu? Ya, betul. Saya pasti Cikgu ada sedikit teka-teki untuk saya, ke Cikgu? Betul. Okey, Pika. Ya. Nampak tak apa kat tangan cikgu ni? Ada 4 warna di situ. Ada 4 warna. Okey. Cikgu nak Pika pilih satu warna dan cikgu akan bacakan teka-teki. Kemudian Pika kena jawab. Pastikan jawab dengan betul. Okey, cikgu. Sambil-sambil tu kan saya nak panggil rakan-rakan di rumah. Jom sama kita turut serta menjawab soalan dan teka-teki Cikgu Azira. Okey, cikgu. Sekarang Pika pilih warna apa yang Pika suka. Warna hijau, cikgu. Okey, kita ambil warna hijau. Okey, cikgu akan bacakan terlebih dahulu. Okey. Dengar betul-betul. Murid-murid di rumah pun dengar betul-betul, okey? Baiklah. Okey. Badanku berbatang keras. Kepalaku berambut putih kerinting. Tugasku untuk membersihkan lantai yang kotor. Siapakah aku? Okey, kata kuncinya di situ dah ada, cikgu. Lantai. Jadi saya rasa bahannya ialah mop. Ya, betul. Betul lah, Vika. Wah. Sebab membersihkan lantai dan juga berbatang keras. Kan mop kan kita boleh nampak. Kita memegang batang dan kita mop. Okey, betul. Tanya untuk Pika. Terima kasih, cikgu. Cikgu bagi 1 ganjaran. 1 ganjaran. Okey. Tanya. Okey, cikgu. Soalan kedua. Okey, seterusnya soalan kedua. Pika pilih warna apa? Merah, cikgu. Okey, warna merah. Cikgu bacakan warna merah yang Pika pilih. Okey. Jenis kainnya adalah halus dan jarang. Aku digunakan untuk menapis santan, jus buah-buahan dan agar-agar. Siapakah aku? Ya, ini pun mudah, cikgu. Ada kata kunci. Ada kata kunci di situ. Saya rasa sebab cikgu ada sebut tadi tentang memerah santan, kena guna kain ini sebab dia jarang-jarang dan boleh melepasi kain. Jadi ialah kain maslin. Ya, cikgu? Betul. Kain maslin. Jawapannya adalah kain maslin. Baiklah, cikgu. Tanya. Okey, boleh ambil 1 ganjaran. Satu lagi, ya. Okey, cikgu. Tinggal warna dua warna di situ. 2 warna. Saya nak warna kuning lah, cikgu. Okey, warna kuning Okey, cikgu akan bacakan warna kuning. Berbentuk jari dan tebal isinya. Adalah rupaku. Aku digunakan untuk mengangkat alatan panas dari ketuha. Apakah aku? Okey, cikgu ketuha, ya. Maksudnya saya perlu menggunakan sarung tangan ketuha. Ya, betul. Sebab kita menggunakan sarung tangan ketuha untuk mengeluarkan bahan ataupun mangkuk di dalam
Ketuha. Okey, betul. Tahniah. Wah, cikgu. Dapat lagi satu Dapat ya? lagi satu. Okey. Yang Okey, terakhir, dan cikgu. yang terakhir tak ada pilihan Tak dah. ada pilihan dah. Warna apa? Warna biru, cikgu. Okey, cikgu akan bacakan. Okey, murid-murid di rumah pastikan dengar elok-elok. Okey, berbuih dan licin sifatku. Okey. Aku digunakan untuk mencuci pinggan. Siapakah aku? Ini mesti ejen pencuci kan, cikgu? Ya, betul. Okey, Kak Syafiqah rasa murid-murid betul tak? Kalau betul, nampaknya jawapan dia ialah pencuci pinggan mangkuk. Betul. Tahniah Pika. Okey, Pika boleh Yeay. dapat lagi satu ganjaran. Okey, cikgu. Baiklah. Wah, nampaknya ganjaran saya banyak juga dekat sini, cikgu. Ya, mestilah. Sebab Pika dapat jawab dengan betul. Okey, terima kasih cikgu bagi segmen kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri rancangan kita seperti biasa, mungkin sedikit rumusan daripada cikgu. Silakan cikgu. Okey, sedikit rumusan daripada saya. Okey, hari ini kita telah pelajari tentang ejen pencuci dan alatan mengemas serta membersih. Seterusnya kita juga telah mengenali jenis-jenis kain dapur dan fungsi-fungsinya. Ya. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mengetahui tentang fungsi-fungsi yang telah diterangkan. Okey, baiklah cikgu. Dan tentunya kita ada sedikit mungkin perlukan cikgu menilai prestasi saya pada hari ini. Okey. Berdasarkan daripada awal kita mula sehingga nak akhir pembelajaran. Ya. Okey. Prestasi Pika sangat bagus dan cemerlang. Okey, boleh tengok pada papan ganjaran Pika tu. Banyaknya kan. Ya, cikgu, ada ada grade, banyak. ada excellent. Super. Rock you. Ya, rock you. Okey, jadi memang Pika memberikan komitmen yang sangat baik dan cemerlang. Terima kasih, cikgu. Tahniah diucapkan. Alhamdulillah. Okey, cikgu, baiklah. Mungkin bagi murid-murid di rumah yang rasa macam nak dapat ganjaran jugalah dan mereka mahu membuat latihan pengukuhan, di manakah mereka boleh melayari, cikgu? Sumber bahan boleh didapati di Porter Delima. Baiklah, cikgu. Jangan lupa ulang kaji, dah ada sumbernya. Baiklah, terima kasih Cikgu Hazira kerana berada bersama kami pada hari ini dan berkongsi ilmu. Tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi. Terima kasih, cikgu. Dan kepada anda semua yang sedang menonton, sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahin. Bye.